Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan projek pembentangan dan refleksi diri bagi kursus FCE 384, pengalaman awal di sekolah PAULS. Saya melakukan PAULS di Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Melur, SMKA Melur. Sebelum meneruskan pembentangan, saya akan mengenalkan diri. Nama saya ialah Nureliana binti Yahya dengan nombor matriks 207821, program Bachelor Science Statistik dengan pendidikan dan guru pendamping saya ialah Puan Sohaila binti Rosli. Sejarah sekolah pada tahun 1960, asal pembinaan sekolah ini adalah berdasarkan sebuah projek Bank Dunia yang bertujuan menampung permintaan yang amat tinggi. Dan nama asal sekolah ini ialah Sekolah Menengah Melur 2. Pada Mac 1990, sekolah ini bermula dan dibuka dan mempunyai 14 orang tenaga pengajar serta 5 orang staf, dan sekolah ini juga mempunyai subjek bahasa Arab. Pada tahun 2003, sekolah ini telah menghasilkan seorang pelajar yang mendapat 11A1. Pada tahun 2007, bilangan pelajar telah meningkat dan dibahagikan kepada 25 kelas. Pada tahun 2009, pencapaian SMKA Melur dalam bidang akademik dan kokurikulum amatlah membanggakan dan sekolah ini telah menerima anugerah Sekolah Cemerlang ASC dan menjadi juara International UTM Bridge Competition peringkat antarabangsa. Pada tahun 2010, Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Melur sebagai sekolah menengah kebahasaan agama yang terbaik di seluruh Kelantan. Dan sekolah ini juga telah dianugerahkan sebagai sekolah kluster kecemerlangan fasa 4 pada tahun 2011. Visi dan misi sekolah. Visi SMKA Melur ialah mendapatkan pendidikan yang berkualiti, melahirkan insan yang berpendidikan serta mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Daripada misi, SMKA Melur pula menyediakan secara berterusan sistem pendidikan yang berkualiti untuk mengembangkan potensi individu sehingga dapat memenuhi aspirasi nasional. Lokasi sekolah terletak di Kampung Padang Raja, Melur 16400, Kota Baru di Kelantan. Infrastruktur dan persekitaran sekolah. Persekitaran sekolah amatlah cantik dan bersih. Dari segi infrastruktur pula, terdiri daripada 5 blok bangunan utama dan 4 blok asrama, iaitu 2 blok asrama perempuan dan 2 blok asrama lelaki. Berikut merupakan contoh infrastruktur di Sekolah Agama Melur, iaitu pejabat sekolah, dataran ilmu, bilik mesyuarat guru, koperasi sekolah, kantin sekolah, Dewan Al-Ghazali, blok bangunan sekolah, asrama sekolah, Dewan Makan Asrama, bilik guru, bilik darjah dan surau sekolah. Pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian dari segi kekuatan, pertama, kaedah mengajar yang tiada had. Yang kedua, menjimatkan kos pelajar dari segi kos minyak, kos makanan dan kos buku. Yang ketiga, memudahkan pelajar menjalani proses PDPR di mana sahaja. Dari segi kelemahan pula, yang pertama, pelibatan pelajar dalam proses PDPR ini tidak memuaskan. Dan yang kedua, memerlukan tempoh masa yang terhad untuk mengajar. Dan yang akhir sekali, banyak pelajar yang mengalami gangguan jaringan internet di tempat masing-masing. Aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, aktiviti menyelesaikan soalan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, aktiviti perbincangan dengan guru mengenai soalan-soalan yang diberikan. Yang ketiga, sesi bertanyakan soalan kepada guru selepas guru selesai mengajar sekiranya ada yang tidak faham. Kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM. Guru menggunakan whiteboard Google Meet untuk mengajar, buku teks PDF sebagai nota dan panduan kepada pelajar, aplikasi Telegram dan aplikasi WhatsApp untuk info tentang pelajaran, dan aplikasi Survey Hard untuk mengisi kehadiran pelajar. Seterusnya ialah amalan pedagogi yang mana pengajaran berpusatkan guru dan berfokuskan kepada pelajar. Pengajaran berpusatkan kepada guru di mana guru menggunakan alat teknologi dalam membantu mengajar seperti tab, komputer, telefon dan aplikasi-aplikasi di telefon. Selain itu, guru juga mengajar menggunakan pendekatan problem-based learning. Berfokuskan kepada pelajar, menggalakkan pelajar supaya berbincang antara satu sama lain, dan aktiviti PDPR ini lebih berkesan kerana murid mengambil bahagian dan memberi idea berkenaan topik yang diberikan. Dari segi kelemahan dan penambahbaikan amalan pedagogi, kelemahan pelajar kurang berbincang antara satu sama lain kerana tidak bersemuka dan jaringan internet yang agak lemah. Yang kedua, guru kurang melakukan aktiviti secara berkumpulan dan lebih fokus kepada individu. Penambahbaikan, melakukan lebih banyak soalan dan latihan supaya pelajar lebih aktif dan melakukan perbincangan. Yang kedua, guru melakukan banyak aktiviti kolaborasi antara pelajar dengan pelajar dan guru dengan pelajar. Seterusnya, penyediaan rancangan pengajaran. Penyediaan dilakukan sebelum sesi PDPR berjalan agar guru menyampaikan PDPR dengan lancar untuk memudahkan pelajar mencapai hasil pembelajaran. Dan daripada segi pelaksanaan kebat, soalan-soalan yang disediakan oleh guru adalah soalan aras tinggi dan memberi pelajar berfikir secara di luar kotak. Nanti sekali, guru dan pelajar akan berbincang bersama-sama untuk menyelesaikan soalan aras tinggi tersebut.
Persediaan sebagai seorang guru, aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran, kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM, amalan pedagogi, penyediaan rancangan pengajaran dan pelaksanaan akibat membantu saya untuk persediaan sebagai seorang guru pada masa kelak kerana memberi gambaran awal dalam melakukan tugas sebagai seorang guru. Oleh sebab itu, saya akan dapat menjalankan tugas sebagai seorang guru dalam pelbagai situasi. Saya juga dapat mengenal pasti kaedah dan cara pengajaran yang dilakukan pada masa kini. Hal ini membantu saya untuk meningkatkan lagi usaha saya dalam menguasai kaedah pengajaran yang digunakan. Akhir sekali, sebagai bakal guru, saya perlulah mempunyai sifat guru yang kreatif serta berinovasi tinggi dan mempunyai kemahiran mengajar yang baik untuk memastikan proses pengajaran berkesan. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah program keagamaan dan kerohanian dari segi kekuatan meningkatkan amalan kerohanian dan setiap diri pelajar. Kelemahan segelintir pelajar tidak berminat dalam menyertai program keagamaan. Dari budaya yang kedua, budaya bersalaman dengan guru selepas tamat sesi PDPR. Dari segi kekuatannya menunjukkan tanda perhargaan dan terima kasih kepada guru, manakala dari segi kelemahan memakan masa waktu mata pelajaran yang seterusnya. Jadi cadangan penambahbaikan dan justifikasi untuk budaya sekolah ini, penambahbaikan pertama mengadakan aktiviti keagamaan yang lebih menarik untuk menarik perhatian pelajar. Yang kedua, menamatkan sesi PDPR lebih awal lagi mengelakkan gangguan masa mata pelajaran yang lain. Justifikasi penting bagi membentuk kepribadian dan akhlak yang baik. Yang kedua, bersalaman dengan guru selepas sesi PDPR selesai sepatutnya dilakukan agar guru berasa dihargai dan disayangi oleh pelajar. Seterusnya, budaya kerja. Budaya kerja perkongsian tugas seperti menguruskan sesuatu program dari segi kekuatan memupuk semangat kerjasama dalam kalangan guru dan kelemahannya segelintir guru tidak memberi kerjasama yang baik. Yang kedua adalah budaya kerja mewujudkan suasana yang selesa. Dari segi kekuatan, menarik minat pelajar untuk belajar dan dari segi kelemahan, segelintir pelajar mengambil kesempatan seperti tidur di dalam kelas. Cadangan penambahbaikan dan justifikasi budaya kerja ini, penambahbaikan. Setiap guru diberikan tugas yang sama supaya dapat bekerjasama, tugas yang adil. Yang kedua, meningkatkan suasana kelas dengan menggunakan kaedah kreatif dan inovatif seperti bermain kuis dan permainan. Justifikasi, menjamin kelancaran sesuatu program atau mesyuarat yang diadakan. Dan yang kedua, membantu proses PDPR ini lebih difahami oleh pelajar. Seterusnya, aktiviti co-curriculum, saya memilih aktiviti kawat kaki. Kawat kaki adalah merupakan sesuatu pergerakan yang serentak, berirama dan selalunya dikaitkan dengan tentera. Merupakan salah satu aktiviti tahunan SMKA Melot, salah satu aktiviti tahunan co-curriculum SMKA Melot, dan pertandingan kawat kaki ini telah menjadi kelaziman dan rutin dalam pasukan beruniform di sekolah yang memaparkan kesungguhan, kehebatan, keunikan, keseragaman dan paling penting, identiti pasukan uniform tersebut. Proses pengendalian aktiviti kawat kaki. Kawat kaki ini akan diwakili oleh setiap badan beruniform dan penyertaan disertai oleh pelajar secara sukarela dan aktiviti kawat kaki ini diberikan tempoh 2 minggu untuk berlatih. Waktu berlatih di luar waktu petang, di luar waktu sekolah seperti waktu petang maupun waktu malam dengan izin guru badan beruniform masing-masing. Dan persiapan pada hari pertandingan akan dijalankan dengan bantuan pelajar dan juga guru seperti pasang kemah, meja untuk juri dan sebagainya. Dan pemenang akan diberikan sijil dan pingat pada hari pertandingan. Kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan yang membantu menaikkan prestasi sekolah bukan dalam bidang akademik, malah dalam bidang co-curriculum juga. Dan meningkatkan pengetahuan guru dalam pelbagai bidang. Yang seterusnya, membina dan meningkatkan keupayaan guru untuk sentiasa aktif dalam pelbagai tugasan dan membantu guru dalam menganalisis pelajar yang berpotensi dalam bidang co-curricular. Seterusnya, cadangan program Sulam. Sulam ni ialah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif khusus dengan khidmat komuniti. Dan cadangan program Sulam bagi saya adalah melakukan bengkel pemantapan akademik kolaborasi antara pelajar program pendidikan di UPM dengan pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melon. Kepentingannya membantu menaikkan imej sekolah dengan meningkatkan grade purata lulus bagi setiap subjek dan menaikkan imej UPM sebagai universiti yang membantu komuniti. Akhir sekali, rumusan PALS ini secara keseluruhan khusus PALS ini banyak membantu saya untuk persediaan bakal guru secara langsung maupun tidak. Selain itu, kursus PALS ini memberi pengalaman baru dan membuka minda kepada saya untuk terus berusaha menjadi bakal pendidik yang terbaik serta menguasai dalam pelbagai bidang. Di samping itu, kursus PALS ini menambah pengetahuan saya mengenai tugas-tugas guru dan tugas-tugas di sekolah. Penambahbaikan kursus PALS ini, saya mencadangkan agar tempoh menjalani PALS ini
dipanjangkan sekitar 3 minggu supaya pelajar lebih dapat maklumat dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.